Menyebut tentang tegahan daripada seorang itu bermusafir bersendirian, ya, kita kena maklum juga, ya, kerana saya melihat bahawa hal ini banyak diambil mudah, ya, pada zaman sekarang, tentang tegahan seorang perempuan, ya, seorang wanita daripada bermusafir bersendirian, ya, tanpa mahram. Ini ditegah. Kalau seorang lelaki nak pergi seorang-seorang pun itu ditegah, ya, bahkan kalau dibawa dua pun kurang, itu elok lagi lah, tapi pun adanya kekurangan di situ. Sebaiknya 3 orang, kalau lagi lebih, lagi ramai, lagi bagus, ya. Itu bagi lelaki. Bagaimana dengan perempuan? Kita akan mendapati bahawa syarak menegah sama sekali, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'a dhi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk bermusafir dengan jarak sehari semalam kecuali dengan mahramnya, ya. Kita melihat bahawa syarak melarang dengan erti kata mengharamkan seorang wanita itu bermusafir bersendirian. Sebaliknya dia kena ada mahram, ya, baru boleh, ya. Kalau bawa satu mahram je, mereka pergi berdua pun, itu pun kita kata itu kurang, ya, kurang dianjurkan, dia kena bawa bertiga, ya, lagi-lagi sebab dia perempuan, ya. Bahkan jangan kita lupa dalam masalah bermusafir, hukum hakam bermusafir ni, ada sebahagian ulama mereka berpendapat bahawa seorang yang bermusafir, kalau tujuan perjalanan dia maksiat, dia tidak boleh mengqasarkan salatnya. Seorang itu kalau dia bermusafir dengan tujuan untuk maksiat, ya, dia na'udzubillah, dia nak pergi ke satu destinasi itu untuk nak mencuri, contoh, ataupun kerana nak ambil rasuah, atau apa-apa jugalah, ya, dia nak pergi mana-mana lah, ya, minum arak dan sebagainya, dia pergi, tujuan perjalanan dia itu, ya, adalah maksiat. Sebahagian ulama mengatakan bahawa dia tak boleh mengqasarkan salat dia, ya. Bagaimana dia boleh bermusafir dalam satu perjalanan yang tak diizinkan oleh Allah, tapi dalam masa yang sama dia mengambil kemudahan yang Allah berikan buat hambanya yang taat. Ini bukan hamba yang taat, perjalanan je maksiat, bagaimana dia boleh mengambil kemudahan qasar salat? Itu sebahagian pendapat lah. Maka kalau kita kembali kepada masalah wanita yang bermusafir bersendirian, maka itu jelas menyalahi, itu dia jelas melakukan satu yang dilarang oleh agama, ya. Maka secara pasti bahawa perjalanan dia itu adalah maksiat, ya. Maka kita kena beringat, ya. Dengan erti kata sebagai berdasarkan pandangan ulama yang kita sebutkan tadi, si perempuan tadi dia tidak boleh mengambil kemudahan mengqasarkan salat, ya. Tapi itulah musibahnya, sebenarnya ada yang lebih besar daripada itu, iaitu dia melakukan satu yang haram, ya, di sisi agama. Maka kita kena ambil beratlah tentang hal ni. Jangan kita menganggap bahawa ini adalah satu yang keras, ya, agama ni satu yang menyusahkan. Tidak. Kita kena beriman bahawa apa juga yang ditetapkan di dalam agama itu adalah bagi kemudahan, ya, ia adalah bagi kebaikan orang Muslim itu, orang Islam itu, ya. Maka dalam masalah tegahan syarak daripada seorang wanita itu bermusafir bersendirian, apa agaknya hikmah? Kenapa ditegah begitu sekali? Ya, saya kira bahawa sebabnya jelas, ya, kerana seorang perempuan itu kalau dia bersendirian, dia akan dia mendedahkan dirinya kepada segala bahaya, ya. Kalau seorang lelaki pun sudah ditegah, seperti mana dalam hadis yang kita baca tadi, ya, seorang penunggang itu syaitan, ya, bagaimana agaknya seorang wanita, ya. Maka jelas dia mendedahkan dirinya bukan sahaja kepada syaitan, ya, bahkan dia mendedahkan dirinya kepada syaitan manusia, ya, daripada lelaki-lelaki, ya, yang tidak kenal hukum hakam halal dan haram ni.
maka dia mendedahkan dirinya kepada segala bentuk bahaya. Dia barangkali dia kena rompak, ya, dia kena dicabul kehormatannya, ya, bermacam-macam masalah yang kita banyak dengar, ya, bahkan silap hari bulan, ya, macam-macam, kena colek, ya, dirogol, ya, bahkan mungkin sampai dibunuh, nauzubillah. Maka ini kita kata, ya, syarak ya sangat mengasihani umat Islam itu, ya. Maka apa juga hukum hakam, dia adalah demi kebaikan. Maka kerana itu saya berbesar hati untuk nak mengingatkan ibu bapa di luar sana supaya jangan kita bersikap mengambil mudah, ya, tentang hal-hal seperti ini. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya dia membabitkan hukum hakam halal dan haram, ya. Kerana kalau sekiranya, ya, hal ini berlaku, ya, seorang wanita itu keluar, ya, tanpa mahramnya, walinya akan bertanggungjawab, ya. Kalau seorang isteri, si suami akan bertanggungjawab di akhirat kelak, ya. Dia akan memikul sebahagian daripada kesalahan itu, ataupun ibu bapanya, ya, mereka akan memikul tanggungjawab, ya, membiarkan anak mereka, ya, keluar bersendirian, ya, tanpa mahram, ya.